Nak cuba buat? Okey, kita try T besar kita kawinkan dengan T besar T kecil. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu tambah page and let's go. Alright, so T besar kawin dengan T kecil. Betul ke T besar kawin dengan T kecil? T besar T kecil. Okay, alright, so let's go. So, kat sini mesti kena tulis fenotip induk. Okay, and dekat sini kita tulis genotip induk. Okay, ingat student science, awak tak perlu untuk buat rajah skema, but you need to know how to, macam mana benda tu berlaku. Okay, sebab boleh keluar soalan macam tu. Tapi untuk student bio, awak mesti kena tahu. Okay, so T besar dia kahwin dengan T besar T kecil. Alright, so by right awak dah tahu dah kalau huruf besar tadi dia kata apa? Dia kata ini adalah dominant kan? So ini adalah trait tinggi. Ini adalah kerdil. Okay, kerdil. Settle. Okay, so sekarang ni bila dah ada benda alah ni, kita kena buat apa? Kita kena buat meiosis. So ingat meiosis dia mestilah dalam bentuk garisan yang mana maksud cikgu dia diwakili dalam bentuk garisan yang mana kita akan pecahkan kod genetik kat sini. Genotip ni kita pecahkan kepada dua, kita pisahkan dia. Alright, so bila kita pisahkan dia, kita akan dapat T besar. Okay, untuk kerdil tu kita dapat T besar, T kecil. Alright, so sekarang ni bila dah berlakunya meiosis, kita lakukan persenyawaan. So persenyawaan pun dia diwakili dalam rajah skema, dia diwakili oleh garisan yang mana hasil daripada persenyawaan antara, let's say ini adalah induk pertama dengan induk kedua, kita akan dapat 4 kebarangkalian. Okay, 4 kebarangkalian. So cikgu nak pakai warna apa ni? Cikgu pakai warna hitam lah. Naklah hitam tak best, warna coklat. Okay, so contoh kat sini kan, cikgu buat macam ni, turunkan sikit. Okay, and then bulatkan lagi. Oi, kenapa dia tak nak bulat? Sabar jap. I degil pula dia. Bulat sikit. Okay, lepas tu kita copy, lepas tu kita paste kat sini. Paste. Right. Okay, awesome. So, okay. So, daripada sini macam tadilah cikgu ajar. Cikgu ajar apa? Cikgu cakap untuk yang pertama kita terus bawa pergi ke sini. Okay. Untuk T besar kat sini kita terus bawa pergi sebelah dia. Okay, settle. Siap-siaplah turunkan. T besar. Okay, lepas tu kita ada T besar kat sini kan. Terus bawa pergi hujung. Okay, and then yang T kecil ni pun bawa pergi ke sebelah dia. Macam tu. So, kita akan dapat, kat sini kita dah dapat satu gabungan. Dekat sini kita dah ada satu huruf. Okay, kemudian pergi pada hujung sini dengan hujung sini, turunkan je garisan dia. So, kita turunkan ke sini satu, turunkan ke sini satu. Alright, dan kita akan dapat gabungan T besar. Dekat sini kita akan dapat T kecil. Anak siapa pula yang menangis tu? Okay, lepas tu pergi pada yang ini, nombor 3. Benda ni perlukan praktis. Awak praktis, awak akan terus boleh buat. Kalau awak jarang praktis, susahlah untuk awak tangkap benda-benda ni. Okay, so kat sini awak akan dapat T besar. And then dekat sini bawa pergi hujung. And awak akan dapat, okay, T besar, T kecil. Tada! Alright. Membawa maksud dekat sini. Kita akan dapat kebarangkalian mana genotip cikgu? Ni kat sini. So kat sini kita akan dapat genotip anak, iaitu ini, dan kita akan dapat fenotip anak. Macam tu. Kita akan dapat fenotip anak juga. Okay, which is fenotip anak adalah kita akan dapat yang ini tinggi. Betul? Ya Allah, kenapa semua nak pekat-pekat ni? Okay, ni kita dapat tinggi. Yang ini tinggi juga. Yang ini tinggi. Yang ini
tinggi juga. Okay, yang mana dia punya nisbah. Kalau kita cakap nisbah genotip, okay, nisbah genotip kita akan dapat 2 T besar and then dekat sini kita akan buat macam ni, and kita akan dapat 2 T besar T kecil. Alright, so inilah nisbah dia, yang mana ingat kalau nisbah dia mesti dalam nilai paling kecil. So kita akan dapat 1 T besar 1 T besar T kecil. Dah dapat apa? Dah dapatlah dia punya jawapan dia. So kalau untuk gabungan tinggi T besar dengan T besar T kecil, maka dapatlah dia punya nisbah genotip macam dekat bawah ni. Okay, yang ini. Okay, so dekat sini probably cikgu boleh share 1-2 terms lagi. Macam tadi cikgu cerita tentang contoh kalau macam dia bagi tahu terus kan. Bukan. Apa cikgu cakap tadi? Gabungan huruf. Gabungan huruf tu macam ni kan. T besar, T kecil. Sometimes dekat dalam most of the time juga soalan dia akan gunakan terms macam contoh dia kata heterozygote dominant. Contoh heterozygote dominant. Okay, ataupun dia akan guna perkataan homozygote dominant. Okay, dekat sini cikgu nak awak tahu bila dia sebut perkataan homo kan, homo ni maksudnya adalah sama. Homo ni maksud dia adalah sama. Okay, apa yang sama cikgu? Yang sama tu adalah huruf dia sama. Okay, huruf dia sama. Huruf sama tu maksudnya apa cikgu? Sama dari segi saiz huruf. Besar ke kecil? Itu. So kalau katakanlah, macam mana saya nak tahu dia huruf besar ke huruf kecil? Katakanlah kalau dia kata homozygote, let's say homozygote dominant. By right, awak tahu dominant merujuk kepada huruf besar, betul? So kalau dia sebut homozygote dominant, maksudnya adalah gabungan huruf tu adalah huruf besar dengan huruf besar. Contoh macam ni. Ni contoh. Okay, kalau dia tulis homozygote recessive. Homozygote recessive. Okay, ingat homo adalah saiz huruf yang sama. Recessive kita refer kepada huruf kecil. Makanya gabungan huruf dekat situ akan jadi 2 huruf kecil. Okay, kalau dia sebut heterozygote dominant, ada ke heterozygote dominant? Heterozygote, kalau hetero, perkataan hetero ni merujuk kepada tak sama. So maksudnya apa? Dia mestilah gabungan antara nak pakai hijau. Okay, dia mestilah gabungan antara satu huruf besar, satu huruf kecil. So contoh H besar, H kecil. Okay, so possible ke kat sini kalau heterozygote tiba-tiba H kecil, H besar? Possible ke? Jawapan dia adalah salah. Tak ada H kecil, H besar. Okay, ni tak ada. Okay, sebab cara penulisan huruf untuk genotip, huruf besar duduk depan, huruf kecil duduk belakang. Okay, alright, so cikgu rasa itu sahaja untuk cikgu punya perkongsian hari ni. Hopefully awak dapat tengok 3 video so that awak akan dapat better understanding. And just let me know kalau awak ada request untuk any other videos. Okay, alright, bye bye semua. Assalamualaikum.